الله الله يا الله 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 يا الله 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 dapat jumpa lagi pada petang ni dan kita nak sambung cabar iman. Okey. Cuba tengok slide. Ni. Jadi lisan ada 9. Ini nombor 5. Ini nombor 6. Nombor 7. Ini nombor 8. Assalamualaikum Ustaz. Maaf Ustaz, kita ayuh walad Ustaz. Allahu Akbar. Ayo walad. Ayo walad lah. Hari ni Isnin Ustaz. Okey. Siap. Ustaz, izin saya cakap Ustaz Ha. Ayuhal Walad hari ni kita faedah ketiga. Yang minggu lepas silap tu kan. Yang saya ada WhatsApp Ustaz. Ini minggu lepas dia betul ke? Salah tu. Patutnya itu kelas Jumaat. Beza iman dan Islam tu. Itu Jumaat punya. Kalau Isnin yang Surah Bangi tu kita belajar faedah ketiga. Sambung. Faedah tu dah habis lah kalau dekat tu. Faedah ketiga baru Ustaz. Yang saya catatan saya yang Surah Bangi faedah ketiga kita sambung kata Nak Sayyidina ambil daripada surau ni. Surah Bangi. Yang ambil daripada surah Abraham Auf. Ya Ustaz. Yang lepas saya cakap dekat nombor berapa? Yang lepas Ustaz pergi kelas yang KKR Jumaat. Beza Islam dan Iman. Salah tu. Beza Islam dan Iman tu bukan ayuh walad. Itu tauhid. Apa ya sekejap. Sekejap saya tengok balik. Faedah kelima tu Kak Azarina. Faedah kelima yang minggu lepas kita baca kan. Yang kita confuse sama ada faedah ketiga atau kelima. Tu yang faedah kelima. Kita KKR Jumaat faedah kelima. Tu KKR Jumaat faedah kelima. Yang sambung nombor 8 selalu berdoa tu. Itu yang minggu lepas. Minggu lepas dah habis. Yang ini Surah Bangi kita sambung faedah ketiga yang tentang muka surat 35 tentang surah An-Nahl ayat 96 tu. Di situ Ustaz berhenti. Apa yang di sisimu akan lenyap dan apa yang ada di sisi Allah adalah kekal dan sesungguhnya kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang sabar. Tentang situ Ustaz stop. Tapi ada sambungan dia dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Surah An-Nahl ayat 96. Sampai sana Ustaz ajar itu. Ya. Ada slide Ustaz? Saya pun dah confuse ni. Ya Ustaz. Sekejap Sepatutnya di mana? Dia dah jadi confuse tu kenapa tau? Sebab hari Jumaat tu pun baca ayuhal walad juga. Tapi dia kelas BPF. Hari Senin ni dia kelas Abraham Auf. Tapi Abraham Auf dah tak nak sambung online. KKR ambil. Jadi KKR ambil, KKR patutnya sambung daripada Abraham Auf tu lagi lah. Betul Ustaz. Betul? Betul Ustaz, betul.
Sepatutnya dekat mana? Faedah ketiga yang surah An-Nahl ayat 96. Faedah ketiga. Ya Ustaz, muka surat 35 Ustaz. Tak, kita cari kejap lama, tak apa. Faedah ketiga. Surah An-Nahl ni. Ya Ustaz. Ustaz ada bagi slide kat kami. Ustaz dah ajar sampai surah An-Nahl tu tak habis. Sampai kepada orang yang sabar tu Ustaz stop, Ustaz akan sambung nanti. Oh, itu Di sisimu akan lenyap. Assalamualaikum Ustaz. Zaidan ni kalau ikut Facebook, dia punya anu tu yang ada guru tu. Oh, ada guru tu. Yang ada guru tu takwa tu. Itu takwa tu faedah Faedah ke-6, faedah ke-5. 5 Faedah ke-5. Yang ada guru tu. Kalau ikut Facebook punya last 317 lah. kan. Yang kelima tu surah Jumaat Cik Zaidan. Jumaat tu kita Sekejap. Ya, saya tengok. Ya. Hari apa tu? Hari Jumaat yang hari Oh, saya nak tulis dalam sini. Sebab saya pun dah Ya, saya tengok dah ada 2 kelas. Sebab dia masalah dia. Disember 13 Ustaz. Isnin Disember 13. Sebab dia pengandung yang sama tu dia jadi confuse. Tak apalah, ni kecil dia hal. Maaf Ustaz ya. Yang Ustaz sambung faedah kelima tu pada hari Isnin sebenarnya. 13 Disember tu hari Isnin yang sepatutnya kelas itu, kelas tajuk itu adalah untuk hari Jumaat. KKR Jumaat. Tapi Ustaz ajar pada hari Isnin tapi KKR Jumaat punya waktu. Tu je. Ustaz jelas kata? Ya, saya jelas tapi saya tak pasti mana satu. Betul tu Ustaz, hari Isnin 13 Disember tu yang ada berguru lah kalau ikut rakaman lah. Berguru tu faedah Kelima. ke-5 kan? Boleh rujuk dekat Facebook lah kalau untuk 317. YouTube lah, YouTube tu. Itu bukan berguru, itu bukan guru. Itu ramai orang memaki umpat hasad dengki yang itulah faedah kelima. Faedah kelima. Ke-6 ni belum masuk lagi. Mana-mana kelas pun belum masuk lagi. Belum. Ada 7. Jadi yang tadi, siapa cakap tadi? Agalina cakap tadi. Ya Ustaz. Ketiga. Faedah ketiga kita sambung itu untuk yang sepatutnya hari Isnin surah Bani kita baru belajar faedah ketiga. Minggu lepas tersilap. Tersilap maksud saya sepatutnya itu kelas hari Jumaat tapi tersambung pada hari Isnin. Faedah kelima tu. Maknanya kalau Jumaat patutnya faedah kelima. Maksudnya kalau hari Jumaat kita sambung lalu berdoa tu patutnya Ustaz. Kan kita ada 7 apa tu? Itu syarat takwa. Ustaz. Siapa syarat takwa? Ya. Yang sekali berdoa. Ya Ustaz, nombor 8 tu kita sambung patutnya tu tajuk tu. Tapi dah macam mana ya? Termasuk kelima dah. Tapi dekat nota saya buatlah hari Jumaat. Tajuk tu saya tak buat kat Surah Bani, saya buat kat KKR tu lah. Okey, ginilah. Semua anda dengar faedah ketiga tu belum? Saya tanya. Maksud Ustaz tu? Ustaz dah? Dah ajar tak faedah ketiga ni? Ada. Faedah ketiga dah Ustaz. Dah. 22 November. Dah. Dah. Tapi sekerat dah, tak habis. Tak habis. Faedah Tak habis. keempat dah masuk ke belum? Belum. Belum. Kata Berhenti dekat ketiga. Berhenti dekat ketiga. Bukan faedah keempat ni memikirkan takwa. Dah habis kan? Yang 8 syarat takwa. 8 syarat takwa tu Itu faedah keempat. kita di KKR Jumaat. Dari hari Jumaat dah. Ya Ustaz. Faedah keempat. Tak apa. Faedah Jumaat tak apa. Saya nak tanya kat sini dah belajar ke belum? Faedah keempat dah 27 hari bulan 8 sudah Ustaz. Saya boleh tanya. Tak apa. Tak apa. Faedah kelima dah belajar kan minggu lalu?
Dah. Kat kira kelas mana pun tak apa. Sebab orang yang sama je dengar ni. Dah Ustaz. Okey, faedah kelima. Okey. Sekarang ni kita sambung faedah keenam. Okey. Boleh begitu. Boleh Ustaz. Sebab saya rasa benda ni orang yang sama je sebenarnya. Jadi yang kelima pun KKR Jumaat dah belajar. Kita pun dah belajar sama, yang bukan KKR pun dah belajar. Jadi sekarang ni saya ingat sambung yang faedah keenam. Jadi ini jadi kelas Abraham Au, sambung yang keenam. Kalau orang yang sama, nanti hari Jumaat, sambung yang ketujuh. Sebab dia dah dekat tau. Kalau tidak nanti, saya baca yang keenam, nanti hari Jumaat nanti saya kena baca yang keenam lagi. Tapi takut orang KKR tertinggal pula. Sebab bukan semua KKR Star masuk dalam ni. Okey, dia tanya, KKR Star ada dalam ni tak? Satu je, seorang je. Yang lain tak ada. Jadi kalau saya baca ni, nanti Jumaat pagi saya tak baca, dia orang tertinggal pula. Betul tak? Jadi benda ni dah bersaing-saing, dah hampir-hampir. Jadi saya baca ni, nanti saya baca tu, KKR ada double pula, gini gitu, tak apa. Okey, sekarang ni, yang kelima kita semua dah baca dah. Okey, sekarang kita baca keenam. Nanti dekat KKR kita baca yang ketujuh. Boleh tak? Boleh Ustaz. Boleh Sebab Abby pun ada rakaman kan? Boleh Ustaz. Jujur lah gitu. Sebab dekat surau, live, bersemuka kat surau, dia baru dekat sini. Dia baru faedah pertama. Bersemuka kat surau pun dia tengok kerja kelas ni. Dia faedah pertama. Okey, sekarang ni macam ni. Sekarang ni kita baca faedah keenam. Boleh Boleh Ustaz. Baik. Saya rasa gitu je lah. Baik, Ustaz. Tak apalah Ustaz, okey. Boleh Nanti boleh rujuk kat FB. Tunjuk FB lah. Okey. Okey, yang last. Ni. Ni yang last. Betul. Last week. Tak nampak skrin Ustaz. Sampai sini faedah kelima. Saya minta maaf lah. Saya ni pun jadi keliru. Sebab dua kelas yang sama. Dan orang yang sama. Jadi saya kena jadi keliru. Kebanyakan orang yang sama lah. Okey, ni Ni yang last lah. Ya betul Ustaz. Dalam ni ada kelima, ada keempat, ada ketiga. Betul. Dalam ni lengkap lah. Okey, sekarang ni kita tengok faedah keenam. Okey, minta maaf lah atas segala kesilapan dan keluhan. Okey, ni. Keenam. Okay. Manusia satu sama lain dikatakan bermusuhan. Kerana sesuatu tujuan. Apa tujuan yang selalunya sebab pemusuhan? Dan kita lihat pengalaman kita lah. Kali ni sebab harta. Lagi kuasa. Lagi
Apa selalu orang bergaduh sebab apa? Kedudukan. Okey. Angkat. Apa lagi orang bergaduh sebab apa? Perempuan. Kita dengar. Adik-beradik musuhan sebab apa? Ni, yang paling utama ni lah. Ni. Kawan-kawan bergaduh sebab apa? Sebab ni juga kadang. Hati-hati perkataan, hati-hati perbuatan. Maka aku memikirkan firman Allah pada surah Fatir ayat 6. Apa surah Fatir ayat 6 ni? Kita tengok dari lapis sini. Nanti kita tengok ayat ni. Surah Al-Fatir. Inna syaitana lakum aduwa. Ini sebahagian daripada surah Fatir. Surah Fatir dia penuh bukan ni. Ini surah Al-Fatir. Ayat, kita kata ayat 6. Apa maksud dia? Ini. Sesungguhnya syaitan itu bagi kamu adalah musuh yang nyata. Kerana itu hendaklah kerana itu jadikanlah ia sebagai musuh. Ini kalau dikatakan sesungguhnya ni, maknanya kalimah ni dikatakan Allah bersumpah. Ni. Benar. Maknanya nak mencatatkan menguatkan perkataan ni benar. Syaitan ni dia musuh kamu. Yang jelas ni, nyata ni. Maknanya jelas dah dia musuh. Jelas. Dia jelas. Jadi, patut jadikan musuh. Kerana itu jadikanlah dia sebagai musuh. Kalau kita kata musuh, maksudnya perlu dilawan lah. Ni mana musuh ni. Sebab tu dalam Quran, ulama ada menggabungkan perkataan ini. 5 musuh mukmin. 5 musuh mukmin. Orang Islam ni dia ada 5 musuh. Orang Islam ni dia ada 5 musuh.
Jadi kita tengok sini apa yang ulama tulis. Nombor 1 apa? Orang kafir yang tentang dalam Islam. Yang 1. Nombor 2, saya nak kaitkan dengan bawah ni. Munafik. Orang munafik. Ni orang ni musuh Islam ni. Di depan kita dia kata Islam baik. Belakang kita dia hentam Islam ni. Macam berlaku zaman Nabi lah. Nombor 3, orang mukmin. Dia orang Islam. Yang hasad, dengki. Ini pun ramai. Ini pun ramai. 3 ni dikatakan sebagai musuh zahir. Ada 2 lagi. Ni hawa nafsu. Dan satu lagi saya nak alihkan ni Okey. Ni letak syaitan ni. Ni musuh batin. Batin kenapa? Tak nampak. Okay. Bagaimanakah yang dikatakan kaedah untuk melawan musuh-musuh ni? Okay, salin dulu. Okay, ni musuh ni. Jadi kopi lagi. Ni balik. Sambung kat depan. Ni musuh. Ulama ada satu berita cara. Ni kaedah melawan musuh. Apa kaedah lawan kafir ni? Perang bagaimana mereka memerangi kita. Hanya ulama cakap itu.
Apa maksud dia? Contoh, mereka keluarkan hiburan mereka kita keluarkan hiburan kita. Dia lawan kita dengan dia dikeluarkan ideologi dan fahaman dia. Contohlah. Jadi apa yang guru-guru kata, macam mana kita lawan dia? Kita keluarkan cara kita, hidup kita. Juga dari segi pakaian, makanan dan cara hidup. Ini yang kita perlu lawan dia. Kalau macam agama Rasulullah dulu, mereka tentang cara fizikal, maka ditentang mereka cara fizikal. Sekarang ni, kita tunjuk dengan mereka, ini cara hidup kita. Ini pakaian kita. Apa yang berlaku sekarang ni, bukan kita tunjuk. Kita ikut tak boleh pakai. Faham? Jadi kita tak perang dengan dia. Kita ikut boleh pakai. Apa boleh pakai, kita apa fashion-fashion dia semua kita ikut. Apa jenama pakaian dia, yang trendy-trendy, semua kita ikut. Ini kita tak perang. Kita tak perang. Kita biarkan mereka menang. Dan sekarang ni memang mereka bersaing kita. Tengoklah cara kita pakai, cara kita berhibur, cara kita bercakap, cara kita makan. Semua ikut dia. Maksudnya dia keluarkan benda dia untuk kita ikut dan kita ikut dia. Jadi kita tak ada apa yang kita banggakan. Cara rawatan pun ikut cara rawatan dia. Dia tak kisah doktor lelaki perempuan boleh rawat perempuan, tak apa. Kita pergi ke gitu. Kita tak sediakan doktor perempuan. Ni masalah ni. Ni. Ini dua ni. Ini munafik ni, dia ni orang Islam ni. Tapi dia munafik. Orang mukmin pun dia ni orang Islam, tapi dia dengki orang Islam lain. Doakan mereka agar diberi petunjuk. Orang Islam mendengki. Ini yang diajar oleh guru-guru gitulah. Ini apa dia? Mujahadah. Ni. Yang kita belajar ni dua ni. Mengurangkan makan. Ini dua yang utama. Lagi. Membebankan diri dengan ibadah. Ni. Betul. Tuburkan mudah betul kekang
Ini pula mohon lindung. Dengan ta'awuz. Dua, menutup segala pintu kemasukan syaitan pada diri. Ni. Tutup segala pintu syaitan dia. Okey, dah beres belum? Belum Ustaz. Tanya dulu. Okey, kita saling sikit lagi sekejap Saya nak betulkan slide dulu. Saya tak nampak. Okay, bila nak tamu sekali lagi. Okey. Nah ni. Kena kita kitab ni semput ni. Ya. Atau kita ambil ni dulu. Cara syaitan menipu manusia dalam amal. Ada 7. Ingat tak ni? Saya dah bagi nota tau. Ingat tak? Ada Ustaz, ada. 7 tipu daya syaitan dalam ilmu dan amal. Dalam ilmu dan amal. Dia ada ilmu sini. Pertama apa? Ditahan kan? Betul Ustaz, menahan dari tuntut ilmu dan beramal. Okey, tolong baca nanti saya nak catat balik bagi kawan tengok. Saya malah cek slide di mana lah. Dia step by step. Dia mula ni tahan dari tuntut ilmu dan beramal. Boleh cuba tahan dulu. Kalau step yang pertama ni dia gagal, baru dia pergi next step. Kalau step pertama ni dia berjaya, dia berjaya lah. Step kedua apa? Tangguh Ustaz. Tangguh. Menangguhkan dalam belajar ilmu dan beramal. Tangguh dalam belajar dan beramal. Dia kata nanti lah, engkau muda lagi. Dia kata apa yang kau nak belajar agama ni? Dia kata, muda apa dah 50, 60. Dah 40 muda apa? Nak tunggu tua macam mana? Dia kata nanti. Mula-mula dia tak bagi. Lepas tu kita nak juga. Jadi dia kata apa? Tak apalah. Belajarlah. Tapi nanti dulu. Bukan sekarang. Tunggu anak kau besar. Tunggu anak kau besar je. Sekarang macam mana kau belajar ni? Kalau kabut dengan anak ni, nangis ni.
Dia nampak alasan tu memang logik. Tak apalah, besok anak kau dah besar, kau belajar agama. Jaga-jaga Ini penipuan ni telah berjaya dilakukan pada kebanyakan manusia. Dan dia musuh. Kenapa kita guna ajak musuh? Nombor 3 apa? Tidak sabar. Belajar ilmu bergopoh, tidak sabar dan hanya belajar ilmu yang mudah sahaja. Okey. Sabar dalam belajar. Maknanya apa? Memilih ilmu yang mudah saja. Nyanyi yang dikatakan dalam usul takik apa? Gopoh. Belajar nak cepat. Bila nak habis ni, bila nak habis ni. Itu perkataan yang selalu keluar dari mulut lah. Jaga ni tipu daya syaitan ni. Kalau ada rasa gitu, mana nak tipu daya syaitan dalam belajar. Okey. Baca lagi, nombor 4. Saya malah nak cari kat yang mana. Salah pada niat. Disuruh belajar dengan niat boleh berdebat dan masyur serta dapat imbuhan dunia yang banyak. Okey. Ini salah pada niat. Contoh, belajar untuk berdebat atau dapat imbuhan dunia. Dia nak tahan kita belajar, tak boleh. Kita belajar apa steady, tak adalah gopoh-gopoh. Dia kata baguslah kau belajar. Nanti kau mengajar nanti, kau ada pangkat ini, orang boleh bagi kau duit. Nampak? Dia letakkan duit ni benda nombor 1 dalam dia mengajar. Jaga-jaga tau. Ini kena bukan berhati-hati Ini kena sangat berhati-hati. Ramai yang dia kantoi kadang sebab benda gini. Okey, 1, 2, 3, 4. 5. Dirosakkan pada hati, disuruh rasa pada hati takjub akan diri dan bangga dengan hebat diri. Okey. Dirosakkan pada hati. Hingga datang rasa bangga atau takjub. Takjub yang kita kata takjub ni apa? Takjub yang rasa dia hebat lah. Amal lepas tu datang hingga datang rasa bangga. Amal lepas tu datang rasa takjub. Rasa datang rasa pada diri kecil, hati kecil dia, hebat aku ni. Ini cara dia menipu. Sekarang ni kita ni belajar ilmu. Kita jaga-jaga. Kita jaga. Jangan ada rasa hati kata kita hebat dulu orang lain. Termasuk saya. Jaga-jaga. Kalau kita rasa kita ni hebat orang lain, ni bahaya, ni sangat bahaya. Kenapa? Dia berada di dalam proses ditipu daya oleh iblis. Oleh syaitan. Banyak sifat-sifat rumah ni, dia masuk ke situ. Tu nak kita kena jaga-jaga ni. Okey. Kemudian baca lagi nombor 6 apa? Jangan berjemaah, dibuat ibadah hanya bersendirian kerana dikhawatirkan pada riak. Ya, okey, yang tu. Jangan berjemaah kerana dikhawatirkan pada riak, konon-konon. Konon-konon gitu. Ajar agama seorang-seorang. Dah yang orang-seorang. Nanti orang tahu kau riak kau nak belajar dalam grup-grup buat apa.
Air sekali. Baca lagi nombor 7. Salah faham pada qada dan qadar. Ha. Jangan beramal dan berilmu dengan alasan semua kebaikan dan keburukan telah ditentukan oleh Okey, Allah Ta'ala. faham. Letakkan salah faham pada qada qadar dengan cara semuanya dah ditentukan. Kalau tentu kau bodoh lah. Kau tak payah belajar. Tentu kau pandai, kau pandai lah. Itu yang dia salah faham pada qada qadar. Inilah yang ditulis oleh ulama dalam kitab, tak silap saya kalau saya silap. Kitab apa? Usul. Ada cakap tu ya? Usul takik kan? Tak ada. Tak cakap eh? Maaf, saya tak tahu lah. Tak Okey, sini. okey. Dia usul takik. Yang ni saya usul takik. Kalau saya dah silap lah. Kalau silap saya minta maaf lah. Dia jaga-jaga tau. Musuh kita ni syaitan ni. Patutnya jangan ikut cakap dia. Sebab apa? Dia musuh. Jangan ikut cakap musuh. Kalau kita ikut cakap musuh, mana kita nak menang perlawanan? Kita ikut cakap musuh. Tu nak jaga hati-hati. Nak kena hati-hati lah. Okey. Lagi satu. Ini. Okey, lagi satu. Pintu akan memasuki manusia. Dia banyak masuk melalui sifat-sifat mazmumah. Pertama, ulama kata dia masuk melalui sombong. Kata sombong. Sombong. Dia masuk melalui sombong. Yang kedua, dia masuk melalui tamak akan dunia. Mudah dia nak jahanam kita dengan ni lah. Nombor 3, hasad dengki. Ini semua ni dia masuk melalui pintu mazmumah. Jangan biarkan rasa ni semua ada. Ini rasa ni datang dari syaitan. Nombor 4, jahil. Jahil pada agama. Nombor 5, pemarah. Ada tak? Saya Ustaz. Okey. Nombor 6, panjang angan-angan. Nombor 7, kerakusan nafsu. Nafsu ni nafsu macam-macam.
Nombor 8. Kikir akan harta. Kikir di mana apa? Kedekut mak. Tamak. Kedekut. Kedekut kikir. Bakil. Gila puji. Nak orang nak puji. Suka sungguh orang puji dia. Padahal dia patutnya dia tak suka sebab puji ni kan bagi dia, bagi Allah. Dan bila seronok lah orang puji dia. 2, 4, 6, 8, 9. Masya Allah. Sekejap. Riak. Bangga diri. Semua rumah. Jadi dia rosakkan kita ni. Syaitan ni. Memang melalui racun ni. Racun-racun ni lah. Lagi apa? Keluh. Lupa. Itu sebab rumah ni. Keluh. Hati ni keluh kesah. Dengan tu dia boleh rosak kita juga. Ni keluh kesah. Ulama cerita sangat panjang. Sangat panjang. Ada lagi. Kita try squeeze mana tak muat lah. Buruk sangka. Dia boleh rosakkan manusia melalui satu sifat, pintu dia nama buruk sangka. Lagi, apa lagi? Mana sumbat ni? Meremehkan dosa. Dah tamat dia. Wah. Tarik ke bawah Ustaz, tarik ke bawah. Kalau kita rasa ringan ni, buat dosa rasa senang hati, rasa ringan, itu syaitan dah mula nak ni. Dah rosakkan kita ni. So kalau pintu-pintu ni ulama cakap kita kena hati-hati lah. Putus. Rasa. Kehidupan ni dia ada berkuasa. Dia syaitan dah mula boleh rosakkan dia melalui pintu tu. Kenapa? Dia berkuasa. Menghina orang Muslim. Rasa aman dari adab. Ni
rasa aman, saya agak tidak bimbang lah akan azab Allah. Maksud dia bimbang azab Allah. Syaitan tipu pun cara ni lah. Apa lagi? Mana nak pergi lagi ni? Ni lah, tak apalah. Menghina orang beriman, orang Muslim. Okey. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Okey. Kurang gini lah. Ada lagi lah yang kecil-kecil lah. Tapi ni yang utama. Yang kita nampak ni, semua ni, kebanyakan ni adalah yang dikatakan daripada sifat mazmumah yang ada daripada dalam hati. Sebab tu kalau sifat mazmumah ni banyak, banyak, maka mudahlah syaitan itu dia nak rosakkan manusia ni. Jadi kalau kita kata macam ni, dia ni kebanyakannya dia katakan berpunca ni dia bersifat mazmumah. Inilah satu sifat yang tercela. Ini nama sifat mazmumah. Atau kita kata sifat yang tercela. Okey. Maka aku pun membuat keputusan, tak perlu kita bermusuh dengan sesiapa melainkan dengan syaitan. Nak bergaduh dengan syaitan, nak melawan dengan syaitan. Okey. Ayat ke-6 Ustaz nak tanya boleh? Sila. Apa zikir terbaik Ustaz untuk menghadapi masalah gangguan setan ni? Hasutan setan ni? Dia kalau Imam Ghazali dia kata hari Jumaat baca Fatihah 7 kali, baca 3 kul 7 kali, 7. Hari Jumaat lepas asar lah. Dia kata lepas solat Jumaat. Lepas solat Jumaat. Okay. Fatihah 7 kali. 3 kul 7 kali. Surah 7 kali. 3 kul 7 kali. Okey. Farah 7 kali. Anas 7 kali. Okey. Terima kasih Ustaz. Dan cara umum dia zikir. Zikir aja syaitan ni dia cair. Zikir apa yang terbaik Ustaz? Zikir apa-apa pun tak ada. Selagi kalimah tauhid, la ilaha illallah. Memang tak apa. Selagi zikir itu membawa kita pastilah dia membawa kita pada ingat Allah. Ini zikir ni kena ingat Allah. Kalau zikir lalai dia tak ada pesan apa-apa lah. Tu zikir tu. Itu yang kita baca dalam tauhid kan. Ada ulama ni syaitan datang kat dia. Dulu masa aku masuk engkau aku besar unta. Bila aku masuk engkau, aku dah jadi besar burung ciak. Kena banyak engkau berzikir. Lemahnya aku untuk merosakkan kau. Lemahnya aku untuk merosakkan kau. Okey. Ni satu. Ni satu. Snap Ni dua. Ni 3. Ni 4. Okey, nanti insya-Allah minggu depan kita baca faedah yang ke-7.
Jumaat ni kan Ustaz? Jumaat ni lah. Okey, Ustaz. Lepas kita baca dua lah. Okay, maknanya kita dah gabungkanlah dua surat Gabungan. jadi satu je. Sambung menyambung Ustaz ya. Gabungkan sebab itu pun anjuran dia orang juga. Kalau staff dia orang tak boleh masuk, pergi kucing VIP lah. Itulah mudah. Seperti nanti kita belajar benda yang berulang pun nanti payah juga. Kita ada banyak benda belajar ni. Okey, dapat tak? Dapat snack boleh tak? 1, 2. Okey. Cukup pada petang ni. Kalau malam akan jumpa. Baca bernama bagi hati, Isyak. Okey, alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Aku maaf. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Ustaz, mohon maaf Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah.